Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan kami. Kami daripada kumpulan 12 yang terdiri daripada saya, Ahmad Fitri, Nurul Atika, Fazilah Huda, Rahana Syairah, Nurul Adillah, Nur Dalila, Syakila, Tania, Julia dan Afina. Tema kumpulan kami ialah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Penggerak Kesepaduan Nasional di Malaysia. Berdasarkan tema tersebut, kami bersepakat memilih tajuk Buta Etika. Kami memilih tajuk tersebut kerana berkaitan dengan masalah yang sering terjadi berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu tentang dalam penggunaan sosial media. Teknologi maklumat dan komunikasi atau dikenali sebagai ICT merujuk kepada semua teknologi yang digunakan untuk mengendalikan telekomunikasi, media penyiaran, sistem pengurusan bangunan bintang, sistem pemprosesan dan penghantaran audiovisual dan fungsi kawalan dan pemantauan berasaskan rangkaian. Teknologi maklumat dan komunikasi sepatutnya digunakan dengan sebaiknya kerana ICT merupakan sesuatu yang amat penting pada zaman globalisasi kini. Tetapi apa yang terjadi amatlah menyedihkan kerana masyarakat pada waktu ini kurang pengetahuan tentang penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini, sehingga menyebabkan penyalahgunaan dalam penggunaan sosial media. Justru itu, kami memilih tajuk Buta Etika sebagai tajuk pembentangan kami untuk dipertengahkan isu ini. Pertama sekali, kami akan menerangkan apa itu buta etika. Buta etika bermaksud masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal fikiran. Ini berlaku akibat pengabaian atau kegagalan pengguna cakna kepada etika media sosial. Impak buta etika dalam penyebaran sesuatu maklumat di media sosial akan membawa kepada situasi ketidaktentuan dalam kalangan warganet, akhirnya mendorong berlaku kemusnahan sampingan. Setelah melihat peratusan penggunaan media sosial yang semakin tinggi, kerajaan telah menggerakkan pelbagai inisiatif dalam mendidik masyarakat supaya lebih cakna kepada penggunaan media sosial secara bijak. Seterusnya, teknologi yang seharusnya digunakan secara positif kini menimbulkan isu dan masalah yang merosakkan. Antara isu yang dibangkitkan bagi buta etika ialah perkongsian dan penyebaran video lucah. Perkara ini dilihat hampir tidak normal pada masa sekarang dan ini adalah perkembangan yang tidak sihat bagi masyarakat Malaysia yang sedang menuju negara maju. Melalui kajian, golongan muda juga didapati gemar untuk melayari laman web yang berunsur negatif seperti laman web pornografi. Perkara ini amatlah membimbangkan memandangkan sebahagian besar ibu bapa masa kini sibuk bekerja sehingga mengabaikan perhatian terhadap anak-anak. Seharusnya media sosial ini menjadi penggerak kesepaduan yang harmoni dalam menjamin kesejahteraan negara. Namun, media sosial ini telah disalahgunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Isu yang kedua ialah mencetuskan pergaduhan. Penggunaan media sosial yang salah yang melibatkan isu perkauman boleh mencetuskan pergaduhan antara kaum, terutamanya kaum terbesar di Malaysia iaitu kaum Melayu, Cina dan juga India. Media sosial ini merupakan platform utama dalam sistem komunikasi yang mana seharusnya mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Namun, menurut kajian, terdapat segelintir masyarakat yang gemar menulis di media sosial mengenai isu perkauman yang mana boleh mencetuskan pergaduhan. Sebagai contoh, pengguna media sosial yang tidak berhemah ini akan meninggalkan komen menghina kaum lain dan menyampaikan maklumat yang salah. Perkara ini tidak boleh seharusnya berlaku dalam masyarakat zaman kini. Pergaduhan antara kaum ini boleh menggugat keamanan dalam negara dan ini menyebabkan
terjadinya buta etika dalam masyarakat negara kita. Isu yang terakhir ialah dalam penyebaran fitnah. Dengan informasi di hujung jari, masyarakat khususnya belia terdedah dengan pelbagai bentuk berita atau maklumat yang palsu. Fitnah merupakan satu perbuatan terkutuk dan sangat dicela oleh setiap agama kerana ia menimbulkan ketidaksefahaman antara pihak yang terlibat. Sekiranya pembaca tidak berhati-hati dalam menentukan ketulinan sumber berita atau maklumat tersebut dan kemudiannya berkongsi berita atau maklumat palsu itu, ia akan mengakibatkan berita atau maklumat tersebut menjadi tular. Sedikit sebanyak, perkongsian berita atau maklumat tidak sahih itu akan menjejaskan atau memudaratkan mana-mana pihak yang terlibat dengan berita atau maklumat tersebut. Namun, penyebaran fitnah menerusi media sosial kini telah menjadi satu fenomena baru yang mendatangkan banyak keburukan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang objektif isu ini. Antara objektifnya ialah menerangkan cabaran-cabaran dalam penggunaan media sosial bagi masyarakat mengelakkan berlakunya buta etika dalam kalangan masyarakat. Isu dan cabaran dalam penggunaan media sosial semakin meluas dan memerlukan langkah yang betul untuk membendung masalah ini. Pengguna media sosial yang tidak beretika akan menimbulkan masalah dan memberi kesan tidak baik dalam kalangan masyarakat. Prinsip etika seterusnya dijadikan asas dalam penggunaan media sosial bagi meningkatkan kesejahteraan hidup Malaysia. Terdapat banyak cabaran dalam penggunaan media sosial, iaitu terpengaruh dengan budaya barat, penyebaran maklumat palsu, perubahan gaya hidup dan sebagainya. Objektif kita yang kedua ialah untuk mengukuhkan lagi sifat-sifat etika dalam penggunaan sosial. Contohnya, sifat-sifat etika ini perlulah ditingkatkan dalam penggunaan media sosial supaya pengguna media sosial ini tidak akan menghadapi sebarang masalah yang boleh mencetuskan pergaduhan. Contohnya, pengguna media sosial perlulah mencegah diri daripada melakukan sindiran atau penghinaan terhadap orang lain, sama ada dalam bentuk gambar maupun komen. Objektif yang terakhir ialah untuk mengenal pasti langkah-langkah yang terbaik bagi memanfaatkan media sosial pada masa akan datang. Media sosial telah menjadi satu elemen penting dalam sistem komunikasi serta mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan masyarakat hari ini. Di era kecanggihan teknologi ini, fokus kini tertumpu kepada penggunaan media sosial sebagai alat perkongsian dan penyebaran maklumat. Secara khususnya, pelbagai kelebihan yang ditawarkan oleh media sosial harus digunakan secara baik dan memanfaatkan pengguna media sosial itu sendiri. Seterusnya, cabaran. Antara cabaran yang timbul dalam isu ini adalah terpengaruh dengan budaya barat. Penggunaan media sosial yang tidak terkawal sememangnya akan memberi kesan buruk terhadap etika dan tingkah laku masyarakat. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan juga Twitter, masyarakat terutamanya golongan remaja akan mudah terpengaruh dengan budaya barat sehingga wujudnya pelbagai tingkah laku yang negatif. Antaranya, mengikuti cara berpakaian yang tidak senonoh, sering menggunakan bahasa kesat, mengambil barang terlarang, tidak menghormati orang sekeliling serta pergaulan yang bebas antara lelaki dan perempuan.
Selain itu, perubahan gaya hidup dan pencemaran bahasa. Perkembangan dunia ICT dalam kehidupan moden hari ini sebenarnya telah banyak merubah kehidupan kita. Penggunaan media sosial telah merosakkan penggunaan bahasa di negara kita. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan dalam media sosial berubah kepada tulisan yang ringkas. Kesannya, ringkasan bahasa ini telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, perkataan yang sering kita gunakan adalah Assalamualaikum yang diubah kepada tulisan yang lebih ringkas iaitu Salam, Assalam dan Askum. Perkataan ini jelas menunjukkan ianya tidak tepat dari segi susunan ejaan dan maknanya tersendiri. Bukan itu sahaja, malah media sosial juga turut dijadikan sebagai platform utama penyebaran fitnah. Masalah utama yang sering dikaitkan dengan media sosial iaitu dengan menjadikan media sosial sebagai platform utama penyebaran fitnah dan mengaibkan orang lain. Hal ini jelas menunjukkan bahawa etika dan tata susila masyarakat di negara kita semakin dipinggirkan. Biasanya jenayah seperti ini berlaku disebabkan oleh salah faham antara satu pihak dengan pihak yang lain sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati dan dendam. Oleh itu, untuk memuaskan hati, mereka sanggup memfitnah atau mengaibkan individu tersebut supaya individu tersebut akan dipandang rendah oleh orang sekeliling. Akhir sekali, penyebaran maklumat palsu. Masalah penyebaran maklumat palsu juga sering berlaku dalam penggunaan media sosial. Masalah ini berlaku disebabkan individu yang tidak bertanggungjawab yang tidak meneliti terlebih dahulu maklumat sebelum disebarkan kepada orang lain. Kesahihan maklumat amat penting supaya dapat mengelakkan penyelewengan dan pemalsuan fakta. Sebagai contoh, hadis dan ayat Al-Quran. Pengguna media sosial perlulah memeriksa ketepatan dan kesahihan suatu perkara sebelum disebarkan kepada orang lain kerana ia mungkin akan menimbulkan keraguan kepada pihak yang membacanya. Seterusnya, manfaat atau kebaikan video yang pertama ialah kita dapat memudahkan pemahaman terhadap masyarakat tentang adab yang baik dalam menggunakan saluran media sosial. Seperti yang sudah kita sedia maklum, media sosial telah digunakan secara meluas pada hari ini. Segala maklumat atau suatu perkara disebarkan melalui media sosial untuk tujuan menghebahkan kepada masyarakat. Jadi dengan adanya video ini, maka kita dapat memudahkan pemahaman masyarakat tentang adab yang baik dalam menggunakan media sosial supaya mereka tidak menyalahgunakannya. Manfaat yang kedua iaitu menguar-uarkan kepada masyarakat mengenai kepentingan etika dalam penggunaan media sosial pada masa kini. Video ini dihasilkan bagi menerapkan nilai-nilai etika dalam diri masyarakat supaya mereka tidak menggunakan media sosial untuk tujuan yang tidak baik. Penghasilan video ini juga disebarkan kepada masyarakat mengenai kepentingan etika dalam penggunaan media sosial. Segala maklumat penting boleh dihebahkan dengan cara penghasilan video kerana ia memudahkan masyarakat untuk memahami suatu perkara yang ingin disampaikan. Kesimpulannya, terdapat banyak kebaikan dan juga keburukan dalam menggunakan media sosial. Oleh itu, setiap masyarakat perlulah beretika dalam menggunakan media sosial. Antaranya, kita perlulah menjaga tangan dan lidah sama ada dari segi percakapan maupun penulisan. Seterusnya, kita juga perlu mengelakkan diri daripada melakukan sindiran, penghinaan terhadap orang lain dengan memberi komen yang negatif di laman sosial yang boleh mengaibkan individu lain. Seterusnya, mengelakkan dari menyebarkan fitnah atau perkara yang tidak diketahui kesahihannya. Firman Allah yang bermaksud dan orang yang menjauhkan diri dan perbuatan dan perkataan yang tidak terduga. Sekiranya masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan baik, maka secara tidak langsung ia dapat memberi kebaikan kepada individu, masyarakat, keluarga dan negara juga akan bertambah maju. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.